Okey, soalan 7. Okey, soalan 7 dia tentang asid, base dan juga garam iaitu bab yang ke-6. Okey, someone tolong baca soalan. Saya baca ya cikgu. Alright. Rajah 7.1 menunjukkan nilai pH bagi larutan natrium hidroksida 0.1 mol dm3. Okey, so cikgu highlight dekat situ poin yang penting iaitu larutan natrium hidroksida 0.1 mol per desimeter padu. Okey, soalan yang kedua. Soalan 7A1. Ah, 7A1. Apakah maksud alkali? Yes, apakah maksud alkali? Okey, jadi soalan dia nak tahu maksud alkali. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan alkali? Siapa boleh berikan jawapan? Saya cuba ya. Okey, Alia. Alkali ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Yes, very good. Okey. So kita kena mulakan dengan bahan kimia. So dia adalah bahan kimia yang mengayon. Okey, mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, ataupun kamu boleh guna singkatan OH minus. Okey. So, kat situ maksud alkali. Kalaulah soalan dia tambah sikit kan, dia tanya kita alkali kuat. Okey, kalau dia tanya kita alkali kuat, so macam mana kita nak tambah definisi alkali kuat tu? Ada tak sesiapa yang boleh cuba jawab? Ya, dia perkataan mengayon dengan lengkap dalam air, cikgu. Ya, betul. Okey, dia ada perkataan mengayon dengan lengkap. Kat sini. Okey, mengayon dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Ada sambungan Yang tak? tinggi. Yang tinggi. Okey, apa yang tinggi? Kepekatan ion hidroksida. Ya, betul. Okey, dia akan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Okey. So kalau dia ada perkataan kuat, kita kena tambahlah yang warna biru yang cikgu tambah tu. Okey, so soalan tanya kita setakat alkali. Jadi kita tak payahlah letak mengayon lengkap ke tak lengkap ke, kepekatan semua tu kita tak payah nak kaitkan. Okey, kita bagi general definition sahaja. So soalan kalau tajuk acid base ataupun acid base tu alkali lah dengan garam ni, dia mesti akan tanya maksud ini adalah favorite question lah. So the basic thing yang kamu kena tahu. Okay, so seterusnya soalan yang kedua, nyatakan jenis zarah. Okay, jenis zarah yang hadir dalam larutan natrium hidroksida. Okay, first of all, cikgu nak tanya, kalau dia tanya zarah, apa kemungkinan jawapan yang boleh ada? Ion, molekul. Okay, kita ingat zaim kan, iaitu atom, ion, molekul. So dia kemungkinan 3 tu sahaja kalau zarah. Jadi untuk larutan natrium hidroksida, so larutan natrium hidroksida ni kita tahu dia ada Na plus OH minus. Jadi dia apakah jenis zarah yang ada dalam tu? Ion. Ya, betul. Okay, dia jenis ion. So lepas ni cikgu harap kalau soalan macam ni dia tanya, kamu boleh tahulah jawapan dia. Janganlah jawab yang selain daripada atom, ion, molekul. Itu nampak sangat kamu memang tak kuasai langsung basic dia. Sebab tu cikgu suruh buat soalan yang kita bincang soalan asas basic tu. Okay, so daripada situ basic kimia tu kamu dah ada dah. Okay, basic kimia tu kamu dah ada. Just nak top up dengan content dan juga teori yang lain-lain sahaja. Okay, seterusnya soalan yang ketiga, dia suruh kita hitung. Okay, hitung nilai pH bagi larutan natrium hidroksida. Okay, so cikgu nak first kali cikgu nak tanya, larutan natrium hidroksida ni adalah alkali, betul tak?
Jadi Betul. kalau dia alkali, dia menghasilkan ion hidroksida, betul? Betul. Okey. Jadi macam mana kita nak cari nilai pH dia? Kita nak guna formula yang mana? Negatif log OH tu ke cikgu? Negatif log OH. negatif log OH macam ni ke? pH sama dengan negatif log OH. Itu maksud kamu. Ha. Boleh tak nak guna yang ini? Betul tak? Ada tak formula ni? Okey. Cikgu tak pernah ajar rasanya formula yang ini. Okey. Formula yang kita bincang ada dua formula untuk tajuk ni, iaitu yang pertama, cikgu tulis kat sini So yang pertama, formula yang pertama adalah pH sama dengan negatif log H+, iaitu kepekatan ion hidrogen. Ini formula yang pertama. Formula yang kedua, ya. Yang tadi cikgu tulis tu saya semak dekat buku saya ada. Kejap. Cikgu dalam modul pun ada. pH ke POH? POH. POH. Kan? Betul tak? Okey, ni yang kedua. POH sama dengan negatif log OH minus. Ini ada. Yang tadi tu pH sama dengan negatif log OH. Itu yang salah tu. Sebab pH. Dia sepatutnya POH. And then macam mana kita nak cari yang formula yang ketiga yang ada dalam ni adalah pH sama dengan 14 tolak POH. Dalam kimia ni kan, dia sangat penting tau kita kena ingat formula. Okay, sebab kalau kita tak tahu formula itu yang masalah melibatkan soalan pengiraan. Okay, so antara tiga formula ni, which one yang kita nak guna dahulu? Nombor 2. Nombor 2. Okay, kita akan guna nombor 2. Kenapa nombor 2? Sebab kita kena cari dulu nilai POH. Sebab apa? Sebab larutan natrium hidroksida ni dia menghasilkan ion hidroksida. Dia tak menghasilkan hidrogen. That's why kita tak boleh directly guna nombor 1 ni. Tak boleh. Okey, jadi kita guna yang pertama, POH sama dengan negatif log OH minus. Okey, jadi negatif log. Berapa kepekatan OH ni? Berapa nilai kepekatan dia? Siapa boleh tahu? 0.1 cikgu. Mana kita dapat 0.1 tu? Dekat gambar rajah tadi. Yes, dekat gambar rajah soalan yang diberikan. Sebab tu tadi ini soalan dia. Sebab tu dekat sini cikgu highlight. Lagi satu pun ada dekat sini kan. So biasanya kalau kita baca soalan, kita gariskan maklumat penting yang ada dalam soalan tersebut. Okey. So, bila kita kira, berapa kita dapat ni kelas? 1. Okey, kita akan dapat nilai dia 1. Okey, so soalan nak nilai pH. And then kita nak guna formula yang mana? Nombor 3. Ya, kita kena guna formula yang ketiga ni, iaitu pH sama dengan 14 tolak POH. Jadi 14 tolak dengan POH kita ambil daripada yang atas ni. So sama dengan 1 kan. So kita akan dapat 14 tolak 1 sama dengan 13. Barulah betul jawapan kita. Kenapa saya tekankan formula ini? Masa saya tanda kertas soalan ini kan, ramai yang guna yang ini. Dia directly dia guna pH sama dengan negatif log H+. Lepas tu dia gantilah H+ tu sama dengan 0.1. Tu yang dapatkan, dia dapat jawapan salah. Okey? Okey, ada soalan nak tanya tak untuk bahagian ni? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu proceed dengan soalan B Okey, so kita lihat muka surat 17. Soalan 7B. Okey, soalan 7B, cikgu nak minta seorang, Dania ada kan? Dania boleh tolong baca? Boleh. Okey. Darjah 7.2 menunjukkan nilai pH bagi asid hidroklorik dan asid etanoik. Okey. So berapa nilai pH asid hidroklorik? 0.1. Nilai pH Oh, 1.
1. Dia punya kepekatan berapa? 0.1 mol PM liter. Okey, 0.1 mol per desimeter padu. Okey, berapa nilai pH untuk asid etanoik? 5 kan? Okey, dia punya kepekatan? 0.1 mol desimeter padu. Okey, good. So bila baca soalan nanti kamu garis tak semestinya guna highlighter. Kamu boleh je garis guna pen merah atau pen biru. Saya difahamkan kalau exam sepanjang saya sebelum ni, sepanjang saya jaga SPM, saya mengawal peperiksaan SPM, memang tak boleh bawa masuk highlighter. Okey, tapi terpulang lah. Tapi setahu saya memang tak boleh bawa masuk. So yang boleh bawa masuk hanya pen, pensel dengan alat tulis yang asas sahaja. Jadi kalau macam tu kamu gunalah pen biru. Okey, guna pen biru, atau kalau boleh bawa masuk pen merah, boleh bawa guna pen merah, ataupun standby satu pen berwarna untuk kamu highlight, gariskan. Okey, so soalan cikgu, dia punya kepekatan sama kan, betul tak? Asid hidroklorik dengan asid etanoik. Betul. Tapi kenapa nilai pH dia berbeza? Apa yang awak faham dengan nilai pH tu? pH 1 maksudnya dia asid apa? Kuat ke lemah? Kuat. Okey, pH 1 bermaksud dia adalah asid. Cikgu dekat sini. Dia asid kuat. Okey, kalau pH 5 maksudnya dia asid apa? Lemah. Lemah. Okey. Bagus sangat. Okey, so maksudnya pH 5 ni asid lemah. Okey. Sebab itulah walaupun kepekatan dia sama, kalau kita lihat dekat sini, tetapi nilai pH dia berbeza-beza sebab asid hidroklorik ni adalah asid kuat, tetapi asid etanoik ni adalah asid lemah. Apa bezanya asid kuat dengan asid lemah ni? Apa bezanya? Kepekatan ion hidrogen cikgu. Yes. Okey, asid kuat ni dia akan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Manakala asid lemah dia akan hasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Kenapa asid kuat ni dihasilkan kepekatan ion yang tinggi tetapi asid lemah dihasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah? Siapa tahu? Ni yang mengayon dengan lengkap dengan tak lengkap tuan cikgu. Pandai pun. Okey, so disebabkan dia asid kuat, dia akan mengayon dengan lengkap. Okey, manakala asid lemah ni dia akan mengayon separa lengkap. Okey, so kalau kamu dah faham yang ini, tak ada masalah dah kamu nak jawab untuk tajuk asid dengan base ni. Okey, so kita lihat soalan dia. Okey, dia tanya kita terangkan mengapa. Kalau terang ni mesti dia lebih daripada satu jawapan. Okey, terangkan mengapa nilai pH asid etanoik adalah lebih tinggi berbanding nilai asid hidroklorik. Sebenarnya kamu dah jawab pun jawapan soalan ni based on yang cikgu tanya secara lisan tadi tu. So dekat sini ada berapa markah ni? Ada 3 markah kan? So kita bagi at least 3 point. 1, 2, 3. Okey. Cikgu rasa cikgu nak buat macam tu. 1, 2, 3. Okey, point yang pertama, apa yang kita nak katakan kat sini? Kita nak mula daripada mana? Saya cuba cikgu. Okey, Alia. Asid etanoik adalah asid lemah, manakala asid hidroklorik adalah asid kuat. Yes, very good. Okey, asid etanoik adalah asid lemah. Okey, manakala asid hidroklorik adalah asid kuat. Okey, so itu satu. Okey, itu satu point. Betul jawapan tu. Sangat bagus. Okey, yang kedua. Yang kedua kita nak kaitkan macam mana pula ni? Asid kuat dengan asid Saya lemah cuba ni. Okey, Iman. Asid hidroklorik mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi, manakala asid etanoik mempunyai kepekatan ion hidrogen yang rendah.
Okey, sangat bagus. Betul Okey, so cikgu tulis kat sini asid. Tapi cikgu nak pecahkan jawapan Iman tu kepada 2. Okey, cikgu nak fokus on asid hidroklorik dahulu. Okey, so asid hidroklorik. Okey, macam mana asid hidroklorik ni dia boleh menghasilkan kepekatan ion yang tinggi, Iman? Macam mana dia nak hasilkan kepekatan ion tu? Ataupun macam mana dia nak hasilkan ion tu? Dia buat proses apa? Ni sebab yang dia mengayun lengkap tu ke cikgu? Kenalah jawab macam tu. Kena kaitkan dengan mengayon lengkap. Okey, so kita kata kat sini asid hidroklorik sebab dia kuat kan tadi. So dia akan mengayon lengkap. Bila mengayon lengkap tu kena sebutlah dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, itu baru lengkap boleh dapat 1 point. Okey, dan point yang kedua, jawapan Iman tadi tu juga, cikgu top up sikit. Asid etanoik. Okey, tadi Iman kata asid etanoik tu dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Macam mana dia boleh menghasilkan ion hidrogen tu? Dia melalui proses apa? Dia buat apa? Kerana dia mengayun separa lengkap dalam air. Yes, pandai. Okey, dia mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Barulah dia dapat komplit 3 markah. Okey, so dia akan dapatlah komplit 3 markah. 1, 2, 3. Macam tu cara kita jawab. Okey, so kalau soalan dekat sini kata kunci dia terangkan, tengok markah mesti 2 atau 3 markah. Okey, boleh tak kelas? Boleh cikgu. Okey. So soalan macam ni kalau kalau kamu tengok yang teknik menjawab dengan Cikgu Yasmin tu pun sama juga kan, soalan konsep yang dia terang, betul tak? Betul. Sebab tu soalan PS1 ni very basic kimia sebenarnya. Kalau kamu tak boleh jawab soalan PS1 ni memang saya sangat risau. Sebab tu saya memang suruh kamu balik buat pembetulan dan baru cikgu nak bincang. Sebab cikgu nak kamu cuba cari jawapan sendiri. So bila buat perbincangan macam ni kamu dah boleh jawab. So that's mean kamu dah buat pembetulan lah cikgu anggap. Kan? Maknanya kamu dah tahu. Ni lah kita panggil basic dia. Okay. So, kita lihat soalan C Okay, kita lihat soalan C. Siapa yang ada yang belum baca soalan lagi? Cikgu nak tengok Haizil. Haizil ada ke? Ada cikgu. Okay, Haizil cuba baca soalan Haizil. Seorang pembantu makmal ingin menyediakan plumbum 2 sulfat seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Kena baca ke cikgu persamaan tu? Baca sekali. Plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat Bertindak balas. natrium sulfat Okay, menghasilkan plumbum sulfat. Plumbum 2 sulfat. Plumbum 2 sulfat bertindak Dan? balas dengan dan natrium natrium nitrat. nitrat. Okay, kamu kena pandai baca persamaan tindak balas tau. Okay, thank you Haizil. Okay, so soalan yang bawah tu tadi baru dia cerita je. Dia kata pembantu makmal ni nak sediakan plumbum 2 sulfat. Inilah plumbum 2 sulfat kan, seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. So kita tahu plumbum 2 sulfat tu dia hasilkan dengan tindak balas antara plumbum 2 nitrat dan juga natrium sulfat. So dia punya hasil sampingan lagi satu adalah natrium nitrat. Okey, plumbum 2 sulfat ni larut ke tak larut dalam air? Dia garam larut ke tak larut?
Sungai Bakau. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Larut Sungai cikgu. Bakau. Tak taklah. larut. Tak larut. Sungai Bakau. Sungai tu untuk sulfat. Okay, barium, plumbum dengan apa lagi satu? Kalsium. Kalsium tidak larut. Okey. So kita lihat apa soalan dia nak sebenarnya ni. Soalan dia kata hitung jisim plumbum 2 sulfat. So cikgu suka keluarkan kat sini. Dia nak tahu jisim. Kenapa cikgu letak gram? Kenapa cikgu letak G? G tu untuk gram, iaitu unit untuk jisim. Okey. So dia suruh kira jisim plumbum 2 sulfat yang terbentuk apabila 50 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 0.1 mol ditambah kepada 50 cm padu larutan natrium sulfat 0.1 mol per desimeter padu. So dekat sini cikgu tulis maklumat. Cikgu memang kalau buat soalan pengiraan, cikgu suka tulis maklumat yang dia bagi tu dekat persamaan. Okey. So 50 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. So 50 cm padu dengan 0.1 mol per desimeter padu. Okey, 0.1 mol desimeter padu. Okey, yang lagi satu ni pun sama kan? Betul tak? 50 cm padu 0.1 mol per desimeter padu. Sama kan? Betul? Okey. So sekarang dia nak cari jisim plumbum 2 sulfat. Okey, kalau soalan pengiraan, kalau soalan pengiraan, kita kena tengok apa yang dia bagi, apa yang dia suruh cari. Okey, so dalam soalan kita antara ini dengan salah satu, yang mana kamu nak ambil? Okey, so cikgu akan ambil. Tak kisahlah sebenarnya nak pilih yang mana-mana pun boleh, tapi cikgu ambil yang ini. Okey, sama je kalau kamu nak ambil natrium 2 sulfat pun sama je kamu akan dapat. Okey. So first of all, kita kena cari dahulu bilangan mol plumbum 2 sulfat. Okey, cikgu kecilkan sikit slide ni. Okey, first of all kita kena cari bilangan mol plumbum 2 sulfat. Kenapa cikgu nak cari bilangan mol plumbum 2 sulfat? Okey, nak cari jisim, kita kena tahu bilangan mol. Okey. So, dalam nak cari bilangan mol plumbum 2 sulfat, kita akan guna perkadaran. Okey, kita akan guna nisbah perkadaran yang ada dalam persamaan. Okey. Jadi, instead of nak cari dulu plumbum 2 sulfat ni, kita cari dahulu bilangan mol plumbum 2 nitrat. Sebab cikgu akan buat nisbah perkadaran dengan antara plumbum 2 nitrat dengan plumbum 2 sulfat. Okey. So macam mana kita nak cari bilangan mol plumbum 2 nitrat? Dia bagi isi padu dengan kepekatan. Isi padu dalam sentimeter padu. Jadi kita boleh guna formula MV per 1000. Okey. Kita boleh guna MV per 1000, iaitu kepekatan darab dengan isi padu, dan isi padu tu dalam unit sentimeter padu. That's why kita bahagi dengan 1000. Kita nak samakan desimeter padu nanti Okey, so berapa kita dapat? Kepekatan dia berapa? Tengok yang sini 0.1 kan. Okey, darab dengan isi padu 50 cm padu bahagi dengan 1000. Okey, berapa kamu dapat? Cuba kira berapa dapat? Saya dapat 5 point. Dia kena, kalau ada negatif 3 tu, ada kosong kat depan dia cikgu kan? Betul. Kau dapat 5 darab 10 kuasa negatif 3 tekan kalkulator, dapat yang tu Ya, betul. So samalah tu 5 darab
10 kuasa negatif 3 mol. Ataupun kalau kita tukar dalam bentuk biasa ni, dia akan jadi 0.005 mol. Okay, tak kisah pun, hanya sama je dua-dua jawapan tu. So 1, 2, 3. Okay, so kamu dah dapat bilangan mol plumbum 2 nitrat. So bilangan mol dia ni cikgu tulis kat sini 0.005 mol. Okay, so kita akan buat nisbah perkadaran. Yang kedua, baru kita cari bilangan mol plumbum 2 sulfat. Okay, macam mana nak cari bilangan mol plumbum 2 sulfat ni? Okay, cikgu akan buat nisbah perkadaran. Cikgu buat macam ni je. Plumbum 2 nitrat nisbah dengan plumbum 2 sulfat. Okay, so daripada persamaan, cuba kita tengok daripada persamaan. Sini ada nilai tak depan dia? 1 kan? Betul tak? Betul. Sini pun 1, betul? Betul. Kan? So nisbah dia daripada persamaan, cikgu buat 1 nisbah 1. Okay, 1 nisbah 1. So kalaulah plumbum 2 nitrat yang kita kira tu 0.005 mol, jadi berapa nilai berapa bilangan mol plumbum 2 sulfat? 0.005 mol. Sama kan? Jadi dekat sini kita akan dapat bilangan mol plumbum 2 sulfat sama dengan 0.005 mol. Dalam pengiraan, okey, dalam pengiraan cikgu sangat tekankan the first thing mesti tulis formula. Okey, mesti tulis formula supaya kamu tak tersasar. Yang kedua, tulis bagi lengkap. Jangan main tunjuk jalan kira je. Mesti tunjuk kamu kira tu nak cari apa. Okey, cikgu tak tahulah sekarang ni cikgu nampak bukannya kelas kamu je, banyak kelas bila soalan pengiraan dia main kira. Lepas tu tak teratur. So nanti bila penandaan, pemeriksa tu susah nak bagi markah dekat kamu. Okey. Okey. So, langkah yang ketiga, langkah sebab dia ketiga markah kan. So, langkah yang ketiga barulah kita cari jisim plumbum 2 sulfat. Okey, macam mana kita nak cari jisim plumbum 2 sulfat ni? Apa formula kita nak guna? Siapa tahu? Bilangan mol darab jisim molar. Yes, bilangan mol darab jisim molar. Okey, so bilangan mol tak ada masalah. Kita dah cari pun tadi kan yang ini, betul tak? 0.005 mol. Jadi 0.005 darab dengan jisim molar. Macam mana nak cari jisim molar? Ingat lagi tak yang ni kita belajar awal-awal dulu. So PbSO4. So tengok balik plumbum 207. So 207 tambah dengan sulfur 32 tambah dengan O4. So 4 darab dengan 16. Tunjuk macam tu. Dia nampak tak? Cikgu besarkan sikit. Okay, alright. So berapa kamu dapat tu? 0. Jangan nak skip-skip, tak apa. Okey, biarlah langkah perkiraan kamu tu panjang, tulis je balik. Jangan nak semua tekan kat kalkulator. Kadang-kadang cikgu takut kamu salah tekan. So berapa nilai GMR, jisim molar tu kamu dapat? 303. 303, betul? Okey, so 303 darab dengan 0.005, berapa kamu dapat? 1.515. Yes, 1.515. Jisim kan? Jadi tulislah gram. Okey? Tulis gram, cuba naikkan sikit. Alright. So, dekat sini kan 3 markah kan? So, macam mana kamu nak dapat 3 markah? The first thing, markah yang pertama adalah bilangan mol plumbum 2 nitrat. 1 markah kat sini. Yang kedua, bilangan mol plumbum 2 sulfat dekat sini. Dan yang ketiga adalah jisim.
pelambung dua sulfat. So itu kamu akan dapat 3 markah. Boleh tak? Boleh. So, bila soalan pengiraan kelas, soalan pengiraan ni mesti akan keluar. Kamu jangan risaulah. Dan jangan takutlah. Memang akan keluar. So, nak tak nak, kamu kena kuasai juga tajuk bahagian calculation ni, pengiraan ni. Memang kamu kena tahu. So, dalam kita nak cari pengiraan, dalam nak jawab soalan pengiraan, kamu kena buat macam ni. Macam yang persamaan cikgu buat ni. Sekejap ya. Ni. First, kamu tengok apa maklumat yang dia bagi. Maklumat yang lengkap yang kamu boleh guna untuk cari bilangan mol bahan tersebut. Macam ni tak kisah sebenarnya kamu nak kira untuk pelambung 2 nitrat pun boleh. Natrium sulfat pun boleh. Sebenarnya sama je bilangan mol dia, kamu akan dapat dua-dua tu sama, 0.005 mol. Okey, sama. Jangan risau. Okey, and then kamu tengok apa soalan ataupun maklumat apa yang dia suruh cari. That's why cikgu letak gram dekat situ. So apa-apa pun kita start dengan bilangan mol. Okey, kita start dengan bilangan mol. So bilangan mol ni ada 3 cara sama ada kita guna MV per 1000 ataupun kita buat jisim bahagi jisim molar ataupun isi padu bahagi isi padu molar. Ada 3. Okey, so kamu boleh guna mana-mana formula yang sesuai dengan soalan tersebut. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk soalan pengiraan ni? Tak ada. Okey. Alright, seterusnya soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8. Ni soalan, okey, kita baca dulu soalan ni. Okey, kita lihat siapa lagi yang belum baca. Okey, Sharifah. Jadual 6 menunjukkan maklumat bagi 2 set eksperimen untuk menyiasat satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorid. Cikgu, jadual nak baca tu? Jadual tu kejap cikgu nak tengok dulu. Okey, so dekat sini ini adalah bab yang ke-7 iaitu tajuk kadar tindak balas. Tajuk yang Alice minta kita terangkan, kita bincang dengan lebih detail sikit kan. Okey, so alang-alang ada tajuk ni, nanti cikgu akan teranglah sikit. Okey, so faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. First of all, cikgu nak tanya, ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni? 4. Ada 4. Okey, cuba nyatakan 4 tu. Kepekatan, saiz, suhu, makin. Okey, kepekatan. Saiz apa tu? Siapa ingat saiz apa? Dia macam jumlah luas permukaan dia tu ya. Yang kecil tu. Jumlah luas permukaan bahan tindak balas. Okey, ataupun saiz bahan tindak balas. And then lagi satu suhu. And then lagi satu adalah makin. Okey. Sebenarnya ada lagi satu iaitu faktor tekanan tapi tak dibincangkan dalam silibus KSSM. Okey, jadi kita baca sikit lagi soalan ni, Sharifah. Set yang pertama. Bahan 50 cm padu asid hidroklorid 1.0 mol per desimeter padu tambah magnesium berlebihan. Isi padu gas terkumpul dalam 2 minit ialah 30 cm padu. Set 2, bahan 50 cm padu asid hidroklorid 1.0 mol per desimeter padu tambah magnesium berlebihan tambah makin X. Isi padu gas terkumpul dalam 2 minit ialah 50 cm padu. Okey, thank you Sharifah. So, kita lihat dekat sini, apa beza set 1 dan set 2 tu kelas? Set 2 dia ada makin. Ya, set 2 dia ada makin. Jadi antara 4 faktor yang kamu sebut tadi tu, so eksperimen ini ataupun soalan ini dia fokus on faktor makin. Okey, perbezaan yang kedua, apa perbezaan yang kedua? Okey, apa perbezaan kedua? Isi padu gas yang terkumpul dalam 2 minit. Ya, betul. Isi padu gas yang terkumpul dalam 2 minit iaitu set yang pertama, isi padu gas yang terkumpul dalam tempoh 2 minit adalah set
adalah sebanyak 30 cm padu, manakala set yang kedua 50 cm padu. Kamu rasa-rasa lah kan, ni baru andaian. Kita kalau baca soalan, kita akan cuba keluarkan maklumat. Kamu rasa-rasa lah antara set 1 dengan set 2 ni, kadar tindak balas mana lebih tinggi? 2 cikgu. Okey, kamu kata 2. Yang lain? Saya pun 2. 2 juga. Okey. Tak pasti tu tak apa. Tunggu sampai habis tajuknya, habis soalan ni kita bincang. Okey. So mungkin kamu kata 2 tu sebab ada mangkin lah kan. Kalau cikgu tengok 2 sebab ada mangkin 1, lagi 1 cikgu nampak dalam tempoh 2 minit pertama tu set kedua tu boleh kumpul lagi banyak isi padu gas okey. So first soalan dia tanya kita maksud. Okey, apa yang dimaksud dengan mangkin? Okey, apa maksud mangkin? Siapa tahu? Cik, kalau saya jawab meningkatkan kadar tindak balas. Meningkatkan kadar tindak balas. Okey, hampir tepat tapi ada yang termiss dekat situ. Kurang lengkap. Cikgu, kalau mempercepatkan tindak balas, Mempercepatkan tindak balas boleh juga, betul, tetapi ada juga yang termiss. Apa yang termiss tu? Mangkin ni apa? Proses ke? Proses ke? Keadaan ke? Bahan kimia ke? Apa mangkin ni? Biasanya apa yang... Bagi cikgu satu contoh mangkin yang kamu tahu. Tak kisahlah apa-apa mangkin pun. Larutan kalium manganat. Okey, larutan kalium manganat ataupun asid sulfurik, betul tak? So, larutan kalium manganat, asid sulfurik semua tu apa? Proses Bahan yang Bahan percepatkan kimia. tindak balas. Pandai pun. Okey, so tambah sikit bahan kimia. Okey, macam asid tadi, asid alkali semua tu kita guna dengan, kita start dengan bahan kimia. Sebab benda tu memang bahan kimia. Kalau tindak balas, proses ataupun kalau pengesteran itu proses, betul tak? Okey, jadi kalau mangkin dia mesti adalah bahan kimia yang mempercepatkan kadar tindak balas. Boleh. Yang mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. Okey, TB tu tindak balas tu singkatan saya. Tapi kamu dalam exam kena tulis bagi lengkap. Kalau setakat nota kamu nak buat untuk baca, okey, boleh kamu nak guna TB. Tapi dalam exam kena tulis bagi penuh tindak balas. Okay, so maksud mangkin adalah bahan kimia yang mempercepatkan kadar tindak balas ataupun yang mengubah kadar tindak balas. Lagi apa lagi? Okay, itulah jawapan ataupun maksud bagi mangkin. Kalau boleh kan, kamu ada satu buku. Sekarang ni kamu dah boleh sediakan satu macam glossary tau. Glossary tu maksud cikgu maksud apa istilah-istilah yang selalu ditanya dalam exam berkaitan dengan kimia ni. So kamu nota buat pocket apa? ke maksud cikgu? Yes, boleh. Nota pocket. Patutnya kamu memang dah ada dah nota pocket tu. Okay. Lepas ni ada lagi satu nota pocket yang sangat penting untuk sebatian karbon. Cikgu lupa nak suruh buat hari tu, iaitu tindak balas yang terlibat dalam sebatian karbon tu. Nanti ada masa cikgu akan tunjuk contoh yang cikgu punya buat. Okay. So sekarang buat masa ni buat dulu glossary untuk maksud. Okay, saya sekarang kenapa saya bagi yang basic kimia tu, okay, program back to basic chem kan. Sebenarnya itu adalah asas. Cikgu nak kamu kenal balik, ingat balik. So habis je modul asas kimia tu, yang cikgu Adura tu, cikgu akan bagi set-set soalan. Saya dah sedia dah set soalan semua bab dalam bentuk quizzes. Memang dah ada cikgu dah buat dah. Bukan saya yang buat, ada cikgu lain yang buat. Saya akan guna untuk tingkatkan lagi untuk latih tubuh kita lah kiranya. So that's why cikgu nak buat satu supaya tak adalah kamu nampak cikgu bagi sekaligus banyaknya nak kena buat. Cikgu tak nak macam tu. Kamu pun banyak subjek nak kena fokus kan. So cikgu harap kamu boleh follow cikgu on track lah. Kalau ingatkanlah kawan-kawan kamu tu, buatlah latihan yang cikgu bagi. Walaupun latihan tu simple, sebenarnya simple je nak tulis formula ion semua-semua tu kan. Bukannya susah pun, tapi the point kat situ, cikgu nak kamu tengok video cikgu Adura tu, cara dia terang macam mana, itu je sebenarnya.
Okey. Okey. So kita sambung soalan B. Nyatakan nama bagi mangkin X yang boleh digunakan dalam set 2. So kamu rasa-rasa apa mangkin yang sesuai yang digunakan dalam set 2 ni? Tindak balas antara logam dengan asid. Okey, diam tu maknanya tiada jawapan. Mangan 7 So, oksida cikgu. mangan 7 oksida kurang sesuai, tu lebih kepada tindak balas peroksidaan. Okey, so biasanya mangkin yang biasa kita guna dalam tindak balas asid dengan logam, biasanya kita gunakan kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat. Nanti kamu tengok balik tindak balas logam dengan asid. Okey. Seterusnya soalan yang C1, muka surat 21, dia minta kita hitung kadar tindak balas purata. Okey, apa formula kadar tindak balas purata kelas? Apa formula dia? Cikgu nak tulis kat mana Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, apa formula kadar tindak balas purata? Cikgu, saya cuba tahu jumlah isi padu gas terkumpul bahagi masa. Jumlah isi padu gas terkumpul. Okay. Okay. Gas terkumpul kita bahagi dengan masa. Okey, betul. Tepat sekali Alia. Okay. So, kamu boleh salin lah. Betul juga kata formula kena ingat. So dia punya formula adalah jumlah isi padu gas terkumpul bahagi dengan masa. Okey, masa tu dia tak menjadi masalah sangat. Okey, kalau dia tak bagi dalam ni, dalam unit apa yang dia nak kadar tindak balas. Okey, dalam soalan kita dia tak nyatakan unit mana dia nak. So masa dalam jadual yang dia bagi dekat jadual 6 muka surat 20 tu dia bagi dalam sentimeter, dia bagi dalam minit kan, 2 minit, betul tak? Dan dia punya isi padu sentimeter padu. Jadi kalau kamu tak nak tukar unit pun is okay, no problem. Okay, so contoh dekat sini untuk set 1, cikgu kata tadi cikgu memang suka tulis, cikgu suka mula dengan formula. So kamu tulis je formula, tak ada masalah pun. Kadar tindak balas purata sama dengan jumlah isi padu. Cuba saya ringkaskan, saya tak tulis lah lengkap jumlah isi padu gas terkumpul tu. So cikgu tulis je jumlah isi padu gas bahagi dengan masa. Alright, so dalam kes ini tak ada masalah, dia dah directly bagi isi padu gas terkumpul. Jadi kamu boleh guna je, betul tak? Untuk set 1 adalah 30 cm padu bahagi dengan masa. Masa dia 2 minit. Ataupun 2 minit tu kamu nak tukar kepada saat pun boleh. Jadi 120 saat. Dua-dua tu boleh. So kita guna dulu yang pertama. Okey, so yang pertama 30 cm padu bahagi 2 minit. Berapa awak dapat? 15. Okey, 15 cm padu per minit. Kena tulis lah per minit. Tapi kalau kamu tukar minit ni kepada saat, so kita akan dapat 30 cm padu bahagi dengan 120 saat. Okey, bahagi dengan 120 saat. Jadi kamu akan dapat jawapan yang kedua adalah 0.25 cm padu per saat. Okey, so dua-dua jawapan itu adalah betul. Tapi kena tulis unit yang lengkap dan betul. Okay. So untuk set yang kedua, kamu tak nak tulis formula pun tak apa, sebab kamu dah tulis ke atas kan, kamu boleh rujuk je ke atas. Jadi tulis tajuk dia, kamu nak cari apa? Kamu nak cari kadar tindak balas purata. Sena tulis apa yang kamu nak cari.
Jangan main tulis je 30 bahagi berapa. Jangan macam tu. Kena tulis apa perkara yang kamu nak cari. So untuk set yang kedua, isi padu gas yang terkumpul adalah sebanyak 50 cm padu bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2 minit. Okey, so berapa awak dapat? 25 cm padu 25 minit. cm padu per minit. Okey, andai katalah kamu nak tukar 2 minit tu kepada saat. Jadi 50 cm padu per 120 saat. Okey, jadi kamu akan dapat jawapan adalah 0.42 cm padu per saat. Dua-dua jawapan tu adalah betul. Okey, boleh follow tak setakat ni? Boleh. Boleh. Boleh alright. So kita bandingkan soalan yang kedua. Okey, kita nampak tadi kamu dah teka kan, kamu kata set 2 tu kadar tindak balas lagi tinggi cikgu. So kalau kita lihat dekat sini, okey, cikgu nak guna yang mana? Yang ni lah. Okey, the first set 1 15, set 2 25. Jadi betul lah jawapan kamu tadi. Set 2 tu dia punya kadar tindak balas lebih tinggi. Jadi kamu tengok secara teori sebab ada makin. So nak mengesahkan teori kamu, kita buat pengiraan. Okey, so dia suruh kita banding kadar tindak balas antara set 1 dan set 2. So banding. Jadi daripada pengiraan kita tadi, kita nampak set 2 ataupun set 1. Kamu nak guna set 1 ke set 2? Nak sebut yang mana? Set 2. Set 2. So kamu kena sebutlah kadar. Kita kena tulis balik tau soalan ni. Kaitkan balik. So kadar tindak balas set 2 lebih tinggi berbanding ataupun daripada set 1. Okey, kamu kena sebut kadar tindak balas set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Kena sebut set 1 tu juga sebab dekat sini memang dia suruh banding antara set 1 dan set 2. Itu teknik menjawab lah. Okey, kamu menjawab based on apa soalan tu nak. Bukan hanya jawab apa yang kamu tahu. Jawab, kaitkan dengan apa yang soalan tu nak. Okey, ataupun lagi satu jawapan, kamu boleh nyatakan kadar tindak balas set 1 lebih rendah berbanding set 2. Okay. So, dia suruh kita banding dia tak suruh kita terang. Penerangan tu dekat sini. Okey, penerangan tu dekat sini. Okey, so kalau makin ni, okey, kalau makin penerangan dia berbeza sedikit tau. Berbeza sedikit tapi masih ada frekuensi perlanggaran dan frekuensi perlanggaran berkesan. Sebab apa cikgu sebut frekuensi perlanggaran ni? Sebab dia suruh kita terangkan dari segi teori perlanggaran. Okey, so macam mana kita nak terang? Tengok kenapa set 2 ni lebih tinggi. Okey, kenapa set 2 lebih tinggi? Sebab dalam set 2 tadi ada apa? Ada makin, betul tak? Jadi kita kata kehadiran makin. Ada yang nak cuba ke? Ada yang nak cuba tak? Kalau tak ada, cikgu proceed. Cikgu proceed je lah. Okey, so kehadiran makin dalam set 2 dia akan menghasilkan lintasan alternatif. Okey, lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah.
Okay, ni poin yang pertama. Okay, mesti ada 3 poin ni sebab 3 markah kan. So mesti ada 3 poin. So poin yang pertama, kita cerita dulu kehadiran mangkin dalam set 2 tu dia akan hasilkan lintasan alternatif dalam dalam tindak balas tu dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Kejap lagi cikgu terang semula apa dia lintasan alternatif tu dan tenaga pengaktifan tu macam mana. Okay. Poin yang kedua, cikgu naikkan sikit. Okay. Poin yang kedua adalah bila dia menghasilkan tenaga pengaktifan yang lebih rendah ataupun dia menghasilkan lintasan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah, dia menyebabkan lebih banyak zarah-zarah mencapai tenaga pengaktifan dalam set 2. Okey, lebih banyaklah zarah-zarah tu dia mencapai tenaga pengaktifan dalam set 2. Zarah-zarah apa? Zarah-zarah antara ion hidrogen dengan atom magnesium. Okey, jadi yang ketiga baru kita kaitkan dengan frekuensi perlanggaran berkesan. Jadi sebab dia 3 markah kan, jadi kita boleh cerita, kita boleh langkau terus dengan frekuensi perlanggaran berkesan. Kalau 4 markah, kamu kena split frekuensi perlanggaran and then baru sebut frekuensi perlanggaran berkesan. So frekuensi perlanggaran berkesan antara ion hidrogen, cikgu buat simbol tu antara ion hidrogen dengan atom magnesium dalam set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Okay. So kamu boleh sambung, kamu bolehlah nak tulis. Jadi apabila frekuensi pelanggaran berkesan tu lebih tinggi, jadi kadar tindak balas pun akan lebih tinggi. Tapi kadar tindak balas tu kita tak payah nak sebut lagi sebab kita dah mention dekat soalan yang C2 tadi tu. Okay. Kalau dah siap, beritahu saya nak proceed dengan soalan bahagian D. Cikgu, Ya. ada beza ke frekuensi pelanggaran dengan frekuensi pelanggaran berkesan? Ya, ada beza. Biasa kita akan sebut frekuensi perlanggaran dulu kan antara zarah, betul tak? Biasa kita akan pecah, kita akan sebut frekuensi perlanggaran antara ion hidrogen dengan atom magnesium bertambah. Kemudian baru kita sebut frekuensi perlanggaran berkesan. Saya tertinggal perkataan lah kat sini. Ni frekuensi perlanggaran berkesan. Sorry. Frekuensi perlanggaran berkesan. Dia dalam teori, kalau kamu tengok muka surat 115, ada modul ke dengan kamu? Ada. Okey, modul muka surat 115 tu dia tentang teori perlanggaran kan. Okey. So sebenarnya kalau untuk tajuk saiz dengan suhu tu dia punya penerangan dia dia berbeza sikit. Dia ada macam first dia terangkan berkaitan dengan masing-masing punya faktor lah. And then dia mesti kaitkan dengan frekuensi perlanggaran antara zarah bertambah. And then baru ada frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Sebaiknya kamu sebut frekuensi pelanggaran and then baru frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Tapi dekat sini 3 markah, sebab tu cikgu skip dekat frekuensi pelanggaran sahaja tu. Dia ada beza. Okay. So kalau lah dia tanya tentang faktor kepekatan, jadi first poin yang pertama tu kamu kaitkan dengan kepekatan. Bila kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu tu akan bertambah. Kita kaitkan macam tu. Kalau mangkin, kita kena cerita dengan pasal tenaga pengaktifan. Kalau suhu, kita kaitkan dengan penambahan tenaga kinetik zarah. Okey. Kalau luas permukaan,
kita kaitkan dengan lebih banyak ke permukaan terdedah kepada pelanggaran. Ini baru kita kaitkan dengan frekuensi pelanggaran berkesan dan kadar tindak balas. Itu cara poin yang kita nak jawab. Okay. Alright, so seterusnya kamu nak tahu kan tadi kalau untuk monkey ni dia special, dia ada lintasan alternatif ataupun tenaga pengaktifan. Okay, so apa dia tenaga pengaktifan ni? Sekejap ya kelas. Okay, sorry. Okay, so apa dia tenaga pengaktifan ni? Tenaga pengaktifan ni yang ini. Okay, tenaga pengaktifan ni kalau kamu tengok, ni muka surat 22 latihan soalan tu muka surat 22. So, kita tengok ini adalah bahan tindak balas. Okay, ni adalah bahan tindak balas yang warna kuning tu. Yang warna hijau tu adalah hasil tindak balas. Nampak tak lengkungan ni? Nampak? Nampak. Okey. Yang merah ni. So, yang daripada sini, yang warna merah cikgu buat ni, daripada sini sampailah ke sini. So, inilah tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan dalam sesuatu tindak balas. Cuma kamu kenal dulu itu adalah tenaga pengaktifan. Nanti ada bahagian yang kita akan cerita dengan lebih detail pasal tenaga pengaktifan. Okey. So, kalaulah tenaga pengaktifan tu lagi tinggi, lagi lambatlah tindak balas tu nak berlaku. Kalau dia lagi tinggi kan, lagi lambatlah hasil tu nak berlaku dengan lengkap ataupun hasil tu nak dapat. So, kalau kita tambah makin, okey, cikgu guna warna biru So, tenaga monkey ni dia akan hasilkan satu lintasan alternatif. Mana lintasan alternatif ni? Yang ini, yang putus-putus tu. Nampak tak? Yang putus-putus tu lah lintasan alternatif ni. Yang mana bila kita tengok lintasan alternatif ni daripada sini sampai dia akan daripada ni dia punya border dia. So daripada sini sampai sini, inilah tenaga. Okey, yang ni inilah tenaga pengaktifan untuk yang ada mungkin. Okey, untuk set 2. Ni set 2. Okey, yang ini tenaga pengaktifan set 1. Okey. So nampak bila kita letak makin dia akan menghasilkan satu lintasan alternatif di mana lintasan alternatif tu dia punya tenaga pengaktifan menjadi rendah. That's why kadar tindak balas tu lebih rendah ataupun tindak balas tu berlaku dengan lebih cepat. Sebab dia ada lintasan alternatif baru yang terhasil. Right? Okay, so soalan yang D2 ni soalan D1 kan. Okey, soalan D1 dia suruh kita label lengkung dalam set 1 dan set 2. So secara automatik sebenarnya kita cikgu dah jawab dah soalan kan. Okey, yang warna merah ini adalah set berapa ni? 1. Set 1, manakala yang warna biru ini adalah set 2. Okay, yang biru tu adalah set 2. Okay, dan soalan yang kedua, soalan D2, dia kata tunjukkan tenaga pengaktifan bagi set 1 sebagai E1 dan set 2 sebagai E2. Jadi mana satu E1? Jadi dekat soalan tu. Okay, so dalam soalan, biasanya kalau tenaga pengaktifan kita kena buat anak panah macam ni Cikgu padam balik. So kita kena buat, kita kena ambil daripada titik maksimum dia sampai
sampai sini. Okey, so inilah tenaga pengaktifan untuk set 1 ataupun kita labelkan dia sebagai E1. Okey, padamlah yang ini. So inilah E1. Okey, manakala ini pun cikgu padam supaya kamu tak confuse. Okey. Cikgu buat je warna biru ni. So untuk set 2 yang ini. Ini E. Kita mesti ambil daripada titik maksimum lengkung tu. So daripada ini sampai ini. So ini adalah E2. Okey, itu adalah E2. Ataupun kalau cikgu lukis dekat sini, dekat luar dia. So dia daripada sini lah. Sini sampai sini ni E2. Cikgu padam yang ini. Boleh tak? Boleh faham tak? Faham. Boleh faham kan? So inilah tentang tenaga pengaktifan tu dan juga lintasan alternatif. So makin je ada lintasan alternatif Yang lagi 3 faktor tak ada. Okay. So saya rasa saya nak bincang sampai soalan 8 sahaja. So kita dah habis untuk bahagian A kertas 2. So minggu lagi satu kelas kita akan bincang untuk bahagian B iaitu soalan 9 dengan soalan 10. Okay. So sebelum saya dismiss our discussion malam ni, ada tak soalan nak tanya? Cikgu,